Setiap kemajuan yang nak kita wujudkan, tak kira di bidang ekonomi ke, di bidang pertanian ke, di bidang kesihatan ke, di bidang pembangunan ke, supaya di samping itu merupakan kemajuan dunia, dia juga akan jadi ibadah, diberi pahala oleh Allah, yang mana kita akan dapat nanti di syurga. Jangan lupa mesti kita tempuh 5 syarat. Syarat yang pertama, niat mesti betul. Syarat yang kedua, perkara yang kita buat itu nyata dibenarkan oleh syariat Islam. Yang ketiga, pelaksanaannya mesti betul. Yang keempat, kita membangunkan perkara itu jangan sampai tertinggal ibadah yang asas. Yang kelima, natijahnya mesti betul. Untuk mudah dipaham, saya nak buat satu contoh. Contoh yang saya nak ambil contoh yang tadi, iaitu kisah kedai lah. Saya dah katakan tadi, membangunkan setidak-tidaknya sebuah kedai di tengah masyarakat Islam untuk menjual keperluan masyarakat Islam, hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau ada orang nak membangunkan kedai di tengah masyarakat Islam, agar kedai itu di samping dia jadi kemajuan dunia, maka itu juga dianggap ibadah. Supaya Allah bagi ganjaran, mesti dia menempuh 5 syarat. Dia membangunkan kedai itu mesti menempuh 5 syarat, baru dia jadi ibadah. Kalau tidak, dia jadi kemajuan dunia semata-mata. Supaya dia jadi kemajuan akhirat sama, naklah dia menempuh 5 syarat. Cuba, ya, fahamkan betul-betul. Syarat yang pertama, dia membangunkan kedai itu niat mesti betul. Macam mana niat mesti betul? Seperti hati kecilnya berkata, di sini aku nampak ramai masyarakat Islam. Saya lihat tak ada lagi kedai. Tak ada pun sebuah kedai runcit di tempat ni. Kalau macam tu, saya nak membangunkan sebuah kedai runcit lah. Sebab membangunkan kedai runcit di mana ada masyarakat Islam ini, ada hukumnya fardu kifayah. Jadi saya nak membangunkan fardu kifayah di tengah masyarakat umat Islam ni. Dia niat nak menegakkan fardu kifayah. Ataupun dia niat begini, saya nak membangunkan kedai di sini, di tengah masyarakat Islam yang ada di sini, supaya memudahkan masyarakat Islam membeli belah. Kalau tidak nanti terpaksalah masyarakat Islam di sini pergi ke tempat yang jauh, yang akan mengorbankan masa yang banyak, uang ringgit yang banyak dan tenaga yang banyak. Niat dah betul. Niat betul. Elok juga saya sebut niat yang tak betul sebagai perbandingan. Niat yang tak betul macam mana? Ramai masyarakat Islam di sini, ya, tengok kedai pun tak ada lagi. Aku buka kedai lah sini. Kalau aku buka kedai nanti untung banyak. Bila aku untung banyak, aku dapat kaya. Bila aku kaya nanti aku naik lah. Belum berkedai angan-angan, baru nak mimpi-mimpi pun belum. Baru angan-angan. Dia dah niat nak kaya, niat nak dengan orang. Berat ni. Duitnya pun belum ada lagi. Bangunan kedai pun belum ada lagi. Belum tentu nak berniaga, dah niat pula. Kan nanti kalau dia berkedai, kaya, hasil kedainya dia nak dengan orang. Niat tak betul lah. Jadi dia berkedai itu niat mesti betul. Yang kedua, perkara yang dijual itu nyata dibenarkan oleh syariat Islam. Syarat yang kedua, perkara yang dijual, benda-benda yang dijual itu nyata diharuskan oleh syariat Islam. Banyaklah perkara yang dibolehkan oleh syariat Islam. Jual beras, jual asam garam, jual tepung, jual gula, dan lain-lain lagi. Elok juga saya sebut, ada juga perkara-perkara yang tak boleh dijual. Di antaranya, jual arak tak boleh, jual rokok pun tak boleh. Tapi setengah orang kata, kedai saya ni kalau tak jual rokok, orang tak mau datang lah. Sebab apa-apa hal dia rokok dulu. Lepas beli rokok, baru beli benda yang lain. Kalau rokok tak ada, yang lain pun dia tak beli gitu. Wah, berat. Itu ujian daripada kita. Ujian. Kita nak ikut selera orang, buat apa? Jadi yang kedua, syarat yang kedua, dia yang diberniagakan itu adalah perkara yang diharuskan oleh syariat Islam. Syarat yang ketiga, dia berniaga itu pelaksanaannya mesti betul. Pelaksanaannya mesti betul. Macam mana pelaksanaan mesti betul? Dia mengurus kedai itu mesti secara betul. Timbangannya betul, sukatannya mesti betul, barang-barangnya mesti baik.
Jangan pula barang-barang baik dia letak atas. Bila cungkil yang di bawah busuk-busuk semua. Jadi dia mentadbir kedai itu mesti secara betul. Seperti timbang yang mesti betul, sukatan yang mesti betul, dan jangan ada unsur-unsur riba situ. Dah 3 ya. Syarat yang keempat, dia meniaga itu jangan sampai tertinggal ibadah yang asas. Jangan pula meniaga konon nak membangunkan fardu kifayah, semayang tak payah. Puasa bulan Ramadan tak payah. Dah cukup syarat patut naik haji, tak payah. Dia belum ada pun ilmu fardu ain, tak cukup pada dia lagi, tak payah belajar fardu ain. Jangan pula kerana dia menegakkan kedai itu sampai tertinggal ibadah yang asas. Di antara ibadah yang asas itu sampai tinggal semayang. Jadi syarat yang keempat, dia membangunkan kedai itu jangan sampai tertinggal ibadah yang asas. Yang kelima, dia berkedai itu natijahnya mesti betul. Macam mana natijahnya mesti betul? Atau dengan kata-kata lain, hasil yang diperoleh daripada keuntungan kedai itu naklah diletakkan pada tempat yang betul. Contoh begini, dia meniaga, banyak untung. Hingga dia menjadi orang kaya kerana dia meniaga itu. Setahun sekali bila sampai haulnya, dia keluar zakat. Bukan saja dia keluar zakat, keuntungan yang diperoleh itu, dia membantu pula kepada masyarakat Islam yang miskin. Dia hantar ke masjid, dia hantar ke surau, dia hantar ke tabung jihad. Ini natijahnya betul namanya. Dia meniaga tu natijahnya betul. Elok juga saya sebut natijah yang tak betul. Macam mana agaknya? Yang natijah yang tak betul. Contoh begini. Dia meniaga, banyak untung. Kaya dia kerana dia meniaga tu. Tapi malang, keuntungan perniagaan itu habis dikorban di meja judi. Habis dikorbannya di disko-disko, di kelab-kelab malam, di tempat peleseran dan pelacuran. Ini natijahnya tak betul namanya. Jadi kalau seorang tu meniaga, ataupun membangunkan klinik, ataupun membangunkan hospital, ataupun membangunkan ekonomi, ataupun membangunkan ladang dan sebagainya, apa saja dibangunkan, supaya di samping pembangunan itu merupakan kemajuan dunia, dia juga jadi pembangunan akhirat, dia juga jadi ibadah, hingga Allah bagi ganjaran yang besar. Jangan lupa, mesti menempuh 5 syarat. Niat mesti betul. Perkara yang dibuat itu nyata, diharuskan oleh syariat Islam. Yang ketiga, pelaksanaan mesti betul. Yang keempat, jangan tertinggal ibadah yang asas. Yang kelima, natijahnya mesti betul. Jadi apa saja kita buat boleh menempuh 5 syarat. Dengan sendiri itu di samping merupakan kemajuan dunia, itu juga diakui sebagai kemajuan akhirat. Ataupun dengan kata-kata lain, itu juga dianggap sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini saya ulang lagi. Dalam ajaran Islam ini tidak ada pemisahan di antara dunia dan akhirat, atau dengan kata-kata lain tidak ada pemisahan di antara kemajuan dunia dengan ibadah. Itu dunia, itu akhirat, itu ibadah, itu juga kemajuan dunia. Jadi sebab itulah para hadirin yang sekalian, kalaulah benar-benar umat Islam ni sungguh-sungguh berjuang dan berjihad mentelamatnya, iaitu menegakkan hukum, makin banyak umat Islam ni menegakkan hukum, makin banyaklah kemajuan umat Islam. Makin banyak umat Islam ni menegakkan hukum, makin banyak kemajuan umat Islam. Makin banyak umat Islam menegakkan hukum, makin banyaklah kemajuan umat Islam. Saya dah katakan tadi, hukum itu ada hubungan dengan penegakan kemajuan itu sendiri. Kemajuan itu merupakan buah kerana umat Islam menegakkan hukum. Jadi makin banyak umat Islam menegakkan hukum, makin banyaklah kemajuan yang dicetuskan oleh umat Islam. Jadi kalau begitu, berlaku sebaliknya. Kalau kurang umat Islam menegakkan hukum, kurang pula kemajuan umat Islam. Makin kurang umat Islam menegakkan hukum di tengah masyarakat, makin kuranglah kemajuan umat Islam. Akhirnya umat Islam tidak mempunyai kemajuan sendiri. Dan akhirnya umat Islam tak boleh berdiri di atas kemajuan sendiri. Bila tak boleh berdiri di atas kemajuan sendiri, tak paksa bersandar dengan kemajuan orang lain dan kemajuan orang kafir. Akhirnya umat Islam ini akan menjadi hamba pecacai sepanjang masa daripada orang kafir. Dan terhinalah umat Islam ini di mana-mana. Ini yang berlaku kepada dunia Islam, termasuk kita. Cantik ajaran Islam ni kalau kita terfaham. Makin banyak hukum hakam Islam dapat kita wujudkan, makin banyak kemajuan dunia kita terwujud dengan sendiri. Sebab itu kemajuan dunia, itu juga kemajuan akhirat kalau kita faham.